Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak murid cikgu. Saya Cikgu Muhammad Noh akan mengajar akan mengajar subjek geografi tingkatan 1. Okey, tingkatan 1 saya mengajar 1K dengan 1K je saya ajar. Geografi. Okey, saya akan mengajar 1 kreatif untuk geografi pada tahun ini. Okey. Bab 1 geografi ialah tentang arah mata angin. Okey. Cuba tengok siapa yang tahu tentang arah? Arah mata mengena pasti arah kedudukan matahari. Okey, kemudian arah. Awak pergi mana-mana lebuh raya, nampak tak anak panah itu arah. Arah ke kiri atau ke kanan itu adalah arah. Sekarang dalam buku teks kita akan mengajar tentang arah mata angin. Itu bab 1. Okey, pada zaman dahulu, orang nak menentukan arah, dia hanya melihat matahari, iaitu matahari dan bintang pada waktu malam. Siang mereka tengok matahari. Nelayan-nelayan dulu sebelum mereka tahu tentang kompas, tak ada kompas, mereka hanya tahu arah, hanya menggunakan arah mata angin sahaja, arah terbitnya matahari. Okey, bila zaman teknologi sudah berubah, kita akan belajar dengan menggunakan kompas. Okey. Okey, sekarang bab 1.1 arah mata angin. Buku teks muka surat semua buka buku teks muka surat 2. Muka surat 2 ialah tentang arah. Contohnya arah mata angin. Okey, saya akan lukis nanti arah mata angin. Utara, atas, kemudian ini selatan, timur dan barat. Arah ialah, seperti tengok yang ini. Arah ialah hala tuju sesuatu. Itu dia pilih maksud arah tau. Arah ialah hala tuju sesuatu tempat dari suatu tempat yang lain. Contohnya, arah nak pergi dari kelas kita nanti, arah ke kantin. Mana kantin? Okey. Arah rumah awak ke sekolah. Ke mana? Ke kiri ke kanan? Ke utara ke selatan? Okey. Okay. Terdapat 8 arah mata angin, iaitu 4 daripadanya dikenal sebagai arah mata angin utama, iaitu utara, ini utara U, selatan dia S, kemudian timur pakai T, B, barat dan B. Okey, ini adalah arah mata angin utama. Contoh 1, 2, 3, 4. Itu arah mata angin utama. Okey. Arah mata angin utama ada 4 sahaja, iaitu awak kena faham. Nanti bila kita tengok kompas di mana. Siapa ada kompas kat rumah, awak boleh tengok arah. Tapi kalau kita masuk dalam kelas, cikgu ada kompas nak tunjuk kat awak, nanti tak oleh kerana melalui maya sekarang ni, COVID ni tak boleh pergi sekolah, maka kita belajar dalam buku teks sahaja. Ini arah mata angin utama. Utara, timur, selatan, dan barat. Okey, arah mata angin utama. Selain itu, 4 arah mata angin yang lain dikenali sebagai arah mata angin perantaraan. Arah mata angin perantaraan tersebut ialah timur laut. Ni timur laut. Duduk dia di antara utara dengan timur laut. Kemudian tenggara, kedudukannya ialah di antara timur dengan selatan, itu tenggara. Kemudian barat daya, kedudukannya ialah antara barat dengan selatan, barat daya. Kemudian barat laut, kedudukannya antara barat dengan utara. Itu adalah arah mata angin perantaraan. Okey. Dalam bab ini, saya harap awak faham 8 arah mata angin, iaitu 4 arah mata angin utama, dan 4 lagi arah mata angin perantaraan. Okey. Cara menentukan arah menggunakan matahari. Okey, ni.
Okey, cara menggunakan matahari. Contohnya ini, yaitu bumi berputar dari paksinya dari barat ke timur. Keadaan ini menyebabkan matahari kelihatan terbit atau keluar di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Oleh itu, kita dapat menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angin. Langkah pertama, nampak tak gambar itu? Dia mendepakkan tangan dia, eh, iaitu ke timur dan ke selatan dan utara. Dia menghadap ke timur. Di timur ni adalah matahari terbit. Dia menghadap ke matahari terbit. Yang membelakangi dia ialah barat. Ini bahagian barat yang belakang dia. Yang sebelah timur, ini selatan. Ini utara. Awak boleh buat praktik di kawasan rumah awak. Besok matahari terbit, awak menghadap ke matahari terbit, yang berarti belakang tu adalah barat. Belakang awak tu adalah barat. Muka awak menghadap ke timur, iaitu matahari terbit. Dan awak depalkan tangan awak, kalau tu berarti selatan dan utara. Okey. Contohnya step by step, langkah-langkah untuk menentukan arah mata angin berpandukan matahari. Okey, contohnya berdiri menghadap ke arah matahari terbit, iaitu timur lah. Terbit ni, matahari terbit. Berdiri menghadap matahari terbit. Okey. Kemudian arah di hadapan anda ialah timur. Manakala arah di belakang anda ialah barat. Depalkan kedua-dua belah tangan anda. Tangan kiri anda menunjukkan arah utara. Manakala tangan kanan anda menunjukkan arah selatan. Okey. Selatan. Ini adalah arah. Dulu orang zaman dahulu nak menentukan arah dia sembahyang, dia tak tahu kiblat sebab dia tak ada kompas masa dulu. Masa atuk-atuk cikgu dulu, mungkin atuk awak sekarang ni dah ada kompas. Tapi masa zaman dulu, tahun 60-an, 50-an, atuk-atuk saya dulu, dia menentukan arah nak menghadap kiblat adalah berdasarkan matahari jatuh. Dia tak ada kompas. Matahari keluar, kemudian matahari jatuh, itu kiblat dia. Senang je. Dia menghadap kiblat berarti sebelah barat. Dia sembahyang, tengok matahari jatuh pun dia akan menghadap sebelah sana. Itu sebelah barat. Okey? Okey, zaman sekarang kita menentukan lebih moden lagi. Kita menentukan arah dengan menggunakan matahari, senang saja. Buat seperti gambar raja. Yang menghadap matahari terbit itu ialah timur. Yang belakang anda ialah barat. Depalkan tangan. Tangan kiri anda menunjukkan arah utara. Tangan kanan menunjukkan arah selatan. Okey? Cikgu harap awak faham tentang arah, untuk menentukan arah. Okey, menentukan arah. Okey, ingat zaman dahulu orang tentukan arah berdasarkan matahari atau bintang. Okey. Zaman sekarang orang menentukan arah menggunakan kompas. Kompas ini saya ada simpanan kompas tapi tak ada tunjuk kat awak sebab awak macam gambar rajah ni kan kompas. Cara menentukan arah mata angin untuk menggunakan kompas. Ini semua kompas. Okey. Itu kompas. Kemudian saya akan bagi latihan kepada awak tau. Melalui WhatsApp. Setelah habis ni, awak dengar aja. Kemudian, lepas tu saya akan bagi latihan kepada awak. Okey. Mungkin untuk masa period yang berikutnya, saya akan bagi latihan susulan melalui WhatsApp. Itu grup kelas ya. Awak buat aja dan ikut aturan buat menggunakan kertas A4 atau kertas kajang, kemudian setiap itu awak simpan elok. Boleh staplerkan kertas yang awak buat tadi. Okay, jangan bagi hilang. Nanti habis PKP kita boleh semak semula. Tengok siapa yang rajin. Okey, ini kompas. Ini cara menentukan arah menggunakan kompas. Ini kompas ni menentukan arah sangat tepat. Dulu kalau guna matahari dia kurang tepat.
Tapi kompas sangat tepat. Kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Jarum kompas sentiasa menunjukkan ke arah utara. Jarum kompas ni jarum ni. Yang merah ni. Serta menusuk ke utara. Karena dipengaruhi oleh tarikan magnet daripada kutub utara bumi. Nampak? Perumah pemuka. Ini jarum kompas yang merah. Sentiasa menunjuk ke utara. Kompas terdiri daripada perumah bodi dia, pemuka depannya, kemudian jarum kompas jarum ni. Okey. Kemudian 8 arah mata angin ditunjukkan kepada permukaan kompas. Okey. Macam mana kita nak orientasi kompas? Kompas bila kita nak tentukan jarak tak boleh letak tangan. Ini salah. Letak tangan dia jarum akan bergerak aja. Dia kena letak di atas tapak yang rata. Contohnya atas meja. Jauh daripada besi. Kalau meja tu buat daripada besi tak boleh. Sebab jarum kompas buat pada magnet dia akan duduk tak diam, bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Dia tak boleh. Okey? Awak fahamlah. Kompas tu jarum kompas. Bahan berupa menggunakan okey. Jarum kompas daripada magnet. Tak sebab itu dia sentiasa menunjukkan ke arah utara. Jadi kita menggunakan kompas. Kena letak di atas meja. Okey, cikgu nak tanya. Siapa yang selalu menggunakan kompas? Okey, siapa yang selalu menggunakan kompas? Kompas ni dia selalu menggunakan kat mana? Mesti ada pelajar akan jawab pelayar. Pelayar. Pengembara yang selalu menggunakan kompas. Pilot yang bawa kapal terbang. Kalau tak ada kompas, dia akan sesat. Dia naik bawa kapal terbang, naik di KLA, nak pergi ke Tokyo tak tahu apa. Kapal terbang dah tahu darah dah, tapi tak tahu nak pergi mana. Kompas tak ada. Kalau ada kompas senang, dia menuju ke timur. Okey, naik kapal terbang. Sebab tu dalam kapal terbang semua sudah ada kompas. Dalam kapal laut semua ada kompas. Dalam bot semua ada kompas. Dalam kapal nelayan semua ada kompas supaya manusia itu tidak sesat. Kompas menunjuk ke arah. Kompas sangat berguna pada pengembara atau pengembara, pengakap, polis dalam hutan, askar dalam hutan supaya mereka tak sesat. Itu guna kompas. Awak faham tak sekarang? Saya harap sangat awak faham. Sebab PKP ni sangat susah. Kita nak belajar, tapi orang-orang kita berusaha kita dapat. Tengok contoh ni. Contoh abang ni, dia nak bawa arah mata angin, dia duduk di atas tanah, letak atas buku, tanah tu kan rata. Okay, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Okay. Panduan mengorientasikan kompas. Contoh dia bawa kompas, dia tengok, fikir macam mana nak letak ni. Dia pegang kompas, kemudian berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan arah. Kemudian, 2, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Pastikan anda menjauhi objek besi seperti tiang besi dan juga kerusi besi. Okey, sebab kompas bila dekat dengan besi, jarum kompas duduk tak betul, awak tak nak baca. Timur ke barat, dia bergerak, dia tak diam. Orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjuk arah utara. Awak letak je kompas atas meja, kemudian awak pusing pelan-pelan sehingga jarum kompas itu menunjuk ke arah utara ni, menunjukkan ke arah utara. Bila awak dapat utara, berarti sebelah sini selatan. Okey, sebelah sini adalah barat, sebelah sini adalah timur. Okey, timur utara. Kompas. Kalau kita boleh masuk kelas, alangkah baiknya saya ada kompas. Setiap tahun saya bertunjuk kepada budak-budak mengorientasi ke kompas macam mana. Semua orang tahu. Okey. Ini kompas. Okey, sekian saja daripada cikgu. Inilah saya harap awak faham. Okey, sebelum itu saya akan ulang balik sikit. Okey, arah mata angin ada 8. Arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Iaitu utama ialah timur, utara, timur, selatan dan barat. Arah mata angin perantaraan ialah timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut. Okey. Kemudian cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Okey, berdiri. Pagi besok awak berdiri kat rumah, awak menghadap matahari terbit.
Menghadap matahari terbit berarti sebelah timur. Yang belakang awak itu adalah barat dan barat. Kemudian kemudian tangan kiri Anda menunjukkan arah utara dan tangan kanan ialah arah Anda menunjukkan arah selatan. Okey. Saya akan ringkas sudah habis. Kemudian cara kaedah kompas. Kompas iaitu jarum kompas sentiasa menunjukkan ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet jumlah kutub utara bumi. Okay, kompas terdiri daripada perumah, pemuka dan jarum kompas. 8 arah mata angin ditunjukkan dalam pemuka kompas. Kaedah menggunakan kompas kena jauh daripada benda besi sebab kompas tak suka besi, dia akan tarik. Jarum kompas buat daripada magnet, dia akan duduk tak diam. Okay. Letakkan kompas di atas permukaan air rata. Kemudian pastikan anda menjauhi objek besi. Kemudian orientasi kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan ke arah utara. Okey, sekian pada hari ini. Saya akan bagi latihan susulan berdasarkan apa yang kita belajar hari ini. Semoga awak jadi rajin mengulang kaji walaupun keadaan sukar, tapi usahalah sebab ilmu sangat penting untuk awak. Jadi anak yang rajin, anak yang suka belajar, pasti disenangi oleh ibu bapa dan guru. Sekian, terima kasih atas kerjasama anda. Kita jumpa lain masa untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Thank you.